Awak tahu tak Irma, dalam program-program training yang saya buat, kadang-kadang saya jumpa dengan ibu bapa, mereka mengeluh tahu, anak saya merokok, anak saya tak semayang. Saya tanya dia balik kadang-kadang, dalam rumah ada lagi tak yang merokok? Ada, suami saya. Kan? Lepas tu semayang macam mana? Ada semayang jemaah tak? Jarang semayang jemaah. Saya pun jarang semayang. Ambil kau. Maknanya dia telah sedar sendiri kesilapan dia, di mana pendidikan itu bermula pada rumah. Ya, jadi topik kita berkaitan sekarang ulama dan penjenayah. Maknanya bukanlah ulama tu bergaduh dengan penjenayah, tapi pilihan antara dua tu. Adakah kita ingin didik anak-anak ni daripada kecil untuk jadi seorang ulama ataupun menjadi penjenayah? Ya, kita bersama dengan Dr. Zarudin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dengan ulama hebat kita, insya-Allah. Nah, Doktor, saya merujuk kepada artikel Doktor tulis ni dalam blog Doktor mengenai ulama atau penjenayah. Dan apakah yang Doktor cuba sampaikan secara umum dulu, secara kasar, ulama ataupun penjenayah? What is the story that you are going to tell to the people? Coba skipping. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Amin. Dan apa nama tu, secara umumnya kita nak bawakan bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani yumajisani yunassirani kama tuntaju al-bahimata bahimatan. Sebagaimana Nabi SAW kata, setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan yang bersih. Maka tertakluk kepada ibu bapanya untuk menentukan dia sebagai pengikut Yahudi, Nasrani, Majusi. Sebagaimana seekor binatang akan melahirkan seekor anak yang lengkap. Ya, yang mana kamu tidak akan dapati dia akan ada terpotong telinga dan seumpamanya. Jadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, menunjukkan besarnya peranan dalam rumah itu melebihi apa saja pengaruh-pengaruh luar sebenarnya. Walaupun kita nak beritahu bahawa kita hanya ada waktu dengan anak beberapa ketika di rumah, dan kemudian dia akan ke sekolah, pengaruh rakan universiti, pengaruh tempat kerja, tetapi kita tak boleh nafikan foundation yang paling penting untuk anak itu adalah rumah. Itu yang saya nak tekankan. Asas gambaran awal. Benar. Mana cara mendidik tu. Tapi kalau kita tengok cara mendidik tu, kalau kita pecahkan beberapa kategori, dia ada banyak. Mungkin dari segi mindanya, daripada baby tu kita saling bercakap dengan dia, sampaikan mesej. Bila dah besar sikit, cara, aktiviti dia, akhlak dia. Lepas tu kita nak terapkan iman tu. Jadi yang mana dulu sebenarnya, dan bagaimana cara? Kerana ibu bapa mungkin tak tahu kan, dia macam kadang tersalah, terlebih bagi sebelah sini kurang. Jadi macam mana nak menyeimbangi semuanya tu? Membalancekan. Jadi mana satu dahulu itu, saya kira kalau dah terlambat, maka susahlah, dia macam telur dengan ayam masa satu dulu. Cuma yang paling penting, dia akan bermula semasa pencarian jodoh. Pencarian pasangan daripada situ lagi. Kerana itulah Nabi SAW dah ingatkan banyak kali, iaitu tungkahul mar'ah li arba'. Dikahwini wanita kerana 4 perkara. Maknanya lelaki pun sama juga. Kan, jadi wali jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, kemudian wali diniha taribat siadak, ya. Jadi iaitulah kerana kecantikan, kerana keturunan, kerana harta, dan juga yang paling penting kerana agamanya, dan siapa yang dapat agama maka dia seorang yang untung. Maka kerana itulah juga Nabi kemudian sebutkan pada seorang sahabat bernama Mughirah yang ketika itu ingin berkahwin dengan seorang wanita yang dia tak pernah tengok. Maka Nabi kata, kamu tak pernah tengok, unzur ilaiha fa innahu ahra ayu'dama bainakuma. Hendaklah kamu pergi meneliti wanita ini dan kamu lihat bagaimana dia, ya, supaya kerana itu lebih mampu untuk mengekalkan rumah tangga kamu. Jadi maknanya daripada peringkat nak berkahwin lagi, dan kemudian kalau dah ada pasangan, Islam berikan sedikit keringanan bila mana dah bertunang. Walau bagaimanapun ada keringanan ini adalah merupakan satu cabaran yang besar kepada rumah tangga yang akan dibina. Kerana apabila pasangannya bertunang, sudah pun ringan-ringan, berat-berat, macam-macam lagi istilah zaman sekarang, ya, dan berdating sana sini, maka ketika itu genetically dari sudut spiritual juga akan menyebabkan keturunan yang akan lahir itu akan terkesan. Sekiranya tidak bertaubat. Sekiranya tidak bertaubat. Maka kalaulah dia sewaktu dia bertunang ada masalah, kemudian dia teruskan tidak ada rasa bersalah, berkahwin, dan kemudian
anak-anak tu akan ada genetik ibu bapa yang bermasalah itu. Yang tu orang kata apa, ikut bapa ikut ayah kan. Kerana genetik bapak borik anak rintik yang sebagainya kan. Dia memang ada seumpama itu. Baik, jadi oleh kerana itu kita nak beritahu bahawa mana dulu, maknanya bila mana anak nak memilih jodoh, maka dia tertakluk kepada ibu bapa juga. Ibu bapanya akan tanya, interview bakal menantunya kan, kerja berapa, gaji berapa, itu yang lebih penting daripada akhlak dan solatnya. Maka ini satu perkara yang bermasalah dalam masyarakat kita. Maka oleh kerana itu kita nak sebutkan bermula daripada situ masuk ke rumah tangga, maka ibu bapa akan memainkan peranan yang besar. Cuma kita nak beritahu bahawa peranan ini tidak menjamin kesan yang berjaya. Ini kita jangan rasa kecewa sebab Allah SWT telah pun menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh berhidayah kepada orang yang kamu inginkan, Allah yang memberikan hidayah. Macam Nabi Nuh yang sentiasa memainkan peranan dia sebagai seorang bapa yang hebat, maka ketika mana nak naik di atas bahtera besar itu, irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Dia kepada anak-anak, ya bunayya, wahai anakku, mai naik dengan aku, jangan kamu bersama-sama dengan orang kafir. Tapi anak dia enggan. Anak dia kata, tak payah, aku akan pergi cari gunung paling tinggi, aku akan selamatkan diri aku daripada banjir. Tapi dia pun mati. Maka ini menunjukkan bahawa bapa memainkan peranan yang penting. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran, banyak dialog di antara dalam rumah tangga adalah dialog bapa dengan anak. Ada tak dialog perempuan, ibu dengan anak? Tak ya bunayya wala tusyrik billah kan. Kita tengok dalam kisah Luqman, memang ya bunayya itu semua Luqman berkata kepada anak dia kan, ya bunayya idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu la tusyrik, ya bunayya la tusyrik, iaitu wahai anakku, ketika mana Luqman berkata kepada anak dia ketika dia memberikan mauizah, memberikan nasihat, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mula-mula sekali. Benar. Jadi Luqman ada cerita pada anak dia. Kemudian Nabi Ibrahim pun ada berinteraksi dengan anaknya, sebagaimana dia melihat dalam mimpi, ani azbahuka fanzur madza tara, ya bunayya anni ara fil manam, aku ya wahai anakku, dan dia panggil dengan bahasa yang indah, ya bunayya, wahai anakku yang disayangi, ya begitu. Aku telah melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu, apa pandangan kamu. Jadi ini nak menunjukkan bahawa adanya bapa yang berinteraksi selalu. Kerana interaksi seorang bapa itu lebih penting sebenarnya dan lebih masuk ke dalam jiwa anak daripada ibu. Ibu tadi ni dia sentiasa, tapi bapa ni dia seolah-olah macam direction. Ibu ni dia sentiasa memberikan comfort. Macam GPS lah ya. Bapa memberikan direction. Sebab itulah Nabi Ibrahim dengan anak dia, dengan Nabi Ismail, Luqman dengan anaknya, Nabi Nuh dengan anaknya. Kemudian ada Nabi Yaqub dengan anaknya. Jadi hampir semua menceritakan tentang kisah bapa punya peranan. Sebab itulah kita kata bapa dalam rumah tangga CEO. Isteri COO. Apa tu Chief Operating Officer. Dia bagi mengurus kan? Maknanya kalau tengok cara pandangan peribadi saya bersama dengan rakan-rakan kebanyakannya di luar sana, maknanya ada salah sedikit lah di situ. Sebab kadang-kadang ayah ni kata tugas ayah lebih kepada di luar rumah mencari rezeki, mak yang ditugaskan menjaga anak-anak. Mana sebenarnya salah di situ ya. Ayah juga perlu interaksi dengan anak. Mak akan carry yang ayah. Sebab saya masih ingat melihat satu dokumentari di United Kingdom dulu. Ada seorang wanita di UK, di US yang ada 8 orang anak. Sekaligus kembar 8 orang anak. Oh, tak. 8 orang. Tapi melalui tabung uji tu. Dia masuk, dia tak ada suami, tapi ada nak buat, dia ada suami bekas lah, tapi dia ada anak seorang yang lahir normal, satu lagi yang 8, dia digelarkan octopus. 8 orang anak sekaligus, 8 orang. Dan kemudian ketika mana dokumentari itu dibuat, maka menunjukkan bahawa dia menghadapi masalah untuk mengurus bukan anak yang 8 orang kecil ni, tapi yang dah umur 6 tahun, 7 tahun. Dalam dokumentari tu anak tu baling spana dekat dia, mengamuk dekat dia. Sebab apa? Sebab apa saja yang ibu cakap dengan nada suara, intonasi ibu itu tak mampu untuk menjadi direction. Maka terpaksa dia minta bantuan daripada lawyer dia. Lawyer dia seorang lelaki, maka lawyer dia lah yang boleh mententeramkan anak lelaki dia, bawa pergi pantai. Ini sebenarnya sangat-sangat fitrah, sinergi dalam Islam. Rumah tangga ibu dia mesti ada bapa. Kalau ibu tak ada bapa, maka dia akan menjadikan rumah tangga tu akan ada cabaran. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi sebab itulah suara ayah, kegarauan suara ayah itu adalah satu kepentingan yang cukup besar dalam masuk dalam jiwa anak. Kan drama kan, mat jangan nakal. Mai bapak, mat jangan nakal.
Terus dengar. Jadi para penonton, sekiranya kalau anda ada sebarang soalan ingin ditanyakan kepada Dr. Zahruddin, dan saya kira ini adalah peluang yang bukan selalu kita ada, anda boleh hubungi kami di talian seperti mana yang tertera di televisyen, dan kita akan cuba sedaya upaya menerima panggilan anda supaya semua dapat bertanya soalan pada Dr. Zahruddin. Doktor, sekarang ini situasi akhlak remaja yang saya kira agak kritikal, ditambah pula dengan faktor dunia tanpa sempadan, dan apa lagi, bukan setakat dunia tanpa sempadan, dunia tanpa malu buat dosa dan sebagainya. Dan bila timbul orang kata ni sebabkan didikan rumah, ibu bapa yang gagal, ibu bapa marah pula, ada kata sebab cikgu tak kerti mendidik. Jadi akhir sekali salah menyalah antara satu sama lain. Mereka lupa bahawa rumah sebagai tempat pertama tarbiyah. Jadi bagaimana kita nak sedarkan ibu bapa bahawa rumah ni adalah foundation. Sebab saya ada banyak kes, contohnya bapa boleh bluetooth video lucah kepada anak contohnya. Anak pergi sekolah lewat sebab apa? Bapa bangun lambat, tak sembahyang subuh. Macam mana doktor? Baik, jadi saya kira salah menyalah ni bukan tanggungjawab sekolah sebenarnya. Sekolah di Malaysia ni kita lebih banyak melihat kepada dia memberikan ilmu. Tapi ada pendidikan, knowledge itu ataupun pengamalan kepada knowledge itu lebih banyak sepatutnya kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh swastakan kepada sekolah untuk memberikan 2+2 bersamaan 4 dan seumpamanya. Itu knowledge, tapi pengamalan anak akan lihat role model dia, mak ayah dia. Itu yang paling penting sekali. Maka kita nak sebutkan di sini adalah mak ayah tadi ni kena faham apa yang berlaku masalah akhlak itu. Yang pertama sekali, kerana rumah sudah jadi kubur. Semacam Nabi SAW. Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur, mati. Tempat orang mati. Tempat orang mati ni maknanya mati hati dia yang paling pertama, kerana tidak adanya ibadah dalam rumah tersebut. Tidak ada solat berjemaah, tidak ada pembacaan Quran, tidak ada tazkirahnya dalam rumah tangga. Maka ini menyebabkan anak itu mencari kepuasan yang di luar rumah ataupun dalam rumah, tapi mereka membuat dunia mereka sendiri. Iaitulah game, iaitulah internet, iaitulah Facebook. Dan ini akan menjadi game, ini akan menjadi rumah mereka. Dan kemudian mereka akan menghabiskan masa dan fokus mereka pada itu. Dan ibu ayah ada antara keculasan ataupun kecuaian mereka. Yang pertama, ibadat tadi. Yang kedua, tidak ada pentarbiahan di sudut lisanul hal, menunjukkan bagaimana kasih sayang. Kerana itulah Allah SWT sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21 tentang Allah SWT kata, kami menjadikan kamu berpasangan, dan kemudian Allah SWT mengatakan litaskunu ilaiha ataupun waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Kami jadikan rumah tangga itu adanya kasih sayang dan belas ihsan, belas kasihan. Maka rumah tangga, tapi ayat ni biasa bila orang baca untuk suami isteri tau. Tapi sebenarnya dia ada short untuk cinta-cinta je kan. Dia terpotong. Dia sepatutnya bukan suami isteri saja. Rumah tangga merangkumi anak lelaki, anak perempuan. Jadi maknanya mawaddah, belas kasihan dan rahmah itu adalah suatu objektif, destinasi yang perlu setiap rumah adakan dalam rumah mereka, bukan di kalangan suami isteri saja. Suami isteri, anak dan seumpamanya. Doktor, kita ada pemanggil sekarang, Rabiatul Adawiyah daripada Jempol. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan puan bertanyakan soalan pada tetamu kita. Okey, saya nak bertanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya, bila isteri menunaikan solat, suami tidak, dan kita bila terputus. Tak apa, boleh cuba lagi sekali mungkin, sebab soalannya agak menarik di situ. Betul, pasal yalah mak solat, ayah tak solat. Mungkin sikitlah doktor. Baik, jadi kalau dalam konteks ini suami yang kita kata cuai tadi. Nak pula dia CEO. Baik, inilah yang dikatakan suami. Yang pertama sekali, bab suami yang kelemahan dalam rumah tangga ni disebut oleh Nabi, iaitulah thalathatun, 3 kumpulan la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk syurga. Al-aqu bi walidah, yang pertama yang menderhaka kedua ibu bapanya. Yang kedua adalah lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Yang ketiga ad-dayuth, lelaki yang dayuth. Lelaki yang dayuth ni dia yuqirru bi ahlihi al-khabath li mahabbatih, kata Imam Az-Zahabi, iaitulah dia membiarkan kemaksiatan berlaku kepada ahli keluarga dia, kepada isteri dia, kepada anak-anak dia, dan dia tak tegur. Dan dia tak buat kerana yang pertama, kerana kecintaan dia, kesayangan dia, dia sayang pada anak dia, sayang pada isteri dia, malah nak tegur.
maka ini dayus. Tapi dalam konteks soalan tadi ni, dia lebih teruk pada dayus lagi. Dayus ni maknanya dia biarkan orang lain tu buat salah, dia tak tegur. Tapi sekarang ni dia sendiri tidak melakukan asas-asas agama tadi, dia tak solat. Maka kalau isteri solat, suami tak solat, isteri perlu mencari jalan untuk menegur suami. Tapi suami ni dia ada ego dia sendiri. Maka oleh kerana itu teguran itu boleh dalam bentuk mengajak dia untuk pergi ceramah sebagai contohnya, dalam bentuk pihak ketiga membantu, yang dihormati yang dihormati membantu. Saya kira kalau dah buat benda tu masih lagi suami begitu, maka pada ketika itu dah tidak ada tanggungjawab pada isteri lah untuk membuat bertanggungjawab. Allah akan tanya usaha, dia bukan tanya hasil. Baik doktor, di talian sekali lagi kita ada Puan Latifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Latifah, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, boleh kuatkan sikit suara? Ya, saya Puan Latifah daripada Johor Bahru. Saya nak bercakap dengan ustaz ni, Cik apa ni? Dr. Sarudin. Cik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni mempunyai seorang anak lelaki berusia 11 tahun. 11 tahun? Ya, saya. Setakat ni apa yang saya buat, alhamdulillah lah, dia sembahyang 5 waktu tu penuh cukup. Tapi satu masalah saya nak minta Ustaz beri saya tips lah, surah-surah yang boleh melembutkan hati anak ni. Boleh melembutkan hati anak Ustaz. Saya dengar di seperti televisyen. Ya, syukur. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Puan Latifah. Sama. Ini dia anak semayang, cumanya mungkin degil sikit ke tak dengar kata, jadi minta ayat baca Quran untuk melembutkan hati. Baik, yang pertama sekali saya kira hampir semua ayat-ayat Quran sebenarnya boleh kita amalkan untuk melembutkan, minta doa kepada Allah SWT untuk anak dan suami itu lembut. Lembut dalam keadaan baguslah. Dengan lembut ni pula kan. Baik, kemudian kalau nak specifically surah Al-Nashrah adalah satu surah yang boleh untuk membuka jiwa, sebab ayat itu menerangkan tentang pembukaan hati Nabi SAW dalam keadaan yang sugul dan seumpamanya. Saya kira itu boleh. Tetapi kita perlu faham bahawa ayat-ayat Quran tidak ada Nabi jelaskan secara spesifik ayat ini adalah untuk lembutkan anak dan seumpamanya. Yang lebih penting daripada ayat itu adalah doa. Ayat itu boleh kita jadikan amalan untuk bertawassul sebagai medium untuk menyebabkan doa kita lebih makbul, sebagai amal saleh untuk menyebabkan doa kita lebih makbul. Paling utama doanya. Lebih utama doanya dan kemudian usahanya. Jadi kita tak boleh nak just rely kita macam contohnya ayat 1000 dinar kita letak, okey, kayalah aku selepas ni walaupun kualiti tidak dipertingkatkan, tak boleh. Jadi saya bimbang, saya terpaksa sebut benda ni supaya kita tak tersalah faham. Memang benar semua ayat Quran dan masuklah ayat yang saya sebut, surah yang saya bacakan tadi, boleh untuk kita gunakan, tapi bukan hanya semata kita baca kita sembuh pada anak, besok insya-Allah dia baguslah. Tak, dia tak semudah itu. Dia kena ada konsep tawakal, kena ada usaha, kemudian barulah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, kita pun dah banyak informasi yang saya kira sangat berguna. Jadi sebagai kesimpulan doktor, kita nak memartabatkan rumah sebagai pusat tarbiyah di dalam melahirkan generasi khairul ummah. Kesimpulan doktor. Baik, jadi sebagai saya kira kesimpulan yang pertama sekali, kita kena, anak ni dia akan membesar, dia akan boleh jadi seorang ulama, dia boleh jadi seorang penjenayah. Mak ibu ayah kena faham, mereka lah yang pertama-tama bertanggungjawab, jangan salahkan kepada sekolah. So apa yang perlu mereka buat? Yang pertama sekali, wujudkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga itu, wujudkan rasa hormat kepada anak dan anak hormat kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan tentang anak-anak yang mendoakan kedua ibu bapanya, yang menjadikan ibu bapanya sebagai role model. So ibu ayah kena tunjukkan hormat bagaimana Nabi Allah Ibrahim menunjukkan hormat kepada Nabi Allah Ismail, bertanya dan berdiskusi, bukan mengarah. Kita banyak hari ini dalam rumah tangga buat ni, gosok gigi, tu angkat baju, angkat ni, tu semua arahan yang tidak ada, yang maknanya macam diktator lah kita kata. Tak ada maknanya pertimbangan. Anak tengah seronok-seronok melukis, anak berhenti kejap, pergi ambil atas, pergi kedai, tanpa kita memahami perasaan anak tu, dia sedang seronok tu. Boleh tak kita bagi dia masa sikit, nanti dalam kejap lagi dah siap tu kita pergi. Jadi ini menunjukkan penghormatan yang kita berikan. Kemudian kalau masa nak tidur tu, senyumlah pada anak. Jadi kita setakat ni masa nak tidur, masing-masing pergi tidur, semua begitu. Tak ada tengok wajah terakhir senyuman ibu atau bapa. Maka anak akan merasakan waktu nak tidur itu waktu sentimental. Waktu bangun tidur waktu sentimental. Ni bangun tidur, pergi cepat-cepat ni, nak pergi keluar ni, pergi gosok gigi. Semua jenis suara tinggi, arahan, maka anak akan terbiasa dengan itulah dia
habit dia, maka habit dia menjadi sifat dia menjadi kualiti dia pada waktu akan datang. Kemudian kalaulah ibu bapa jenis tak tahan nak bergaduh depan anak, ini satu hal lagi. Maka jadi gitu. Maka anak pula main game yang bunuh orang, main tangkul orang, cucuk orang. Jadi game anak, saya lihat satu dokumentari di United Kingdom, mereka buat kajian saintifik. Anak yang main game yang lembut-lembut macam Mario tapi fikir boleh lah. Sonic dengan Street Fighter sebagai contoh. Maka dia orang letak anak-anak ni semua dalam satu bilik, sengaja yang trainer tu, interviewer tu, dia akan buat jatuh satu barang. Dia tengok anak yang main game yang ganas-ganas akan biarkan ignore, tapi anak yang main game ni dia akan tolong. Jadi ini menunjukkan ignorance tu akan lahir daripada sifat anak-anak yang main game yang kasar-kasar. Jadi itulah seberingkas. Jadi hari sekali masa nak tidur senyum, masa nak bangun tidur pun senyum, kemudian tengah hari, tengah-tengah. Jadilah 1/3 waktu itu, insya-Allah anak tu akan ingat kita sebagai yang mengasihi dan menghormatinya. Wallahu a'lam. Kan dah sebut awal-awal tadi senyum. Senyum kan. Kata apa-apa senyum. Itu dia, ibu bapa adalah role model sebenarnya pada anak-anak. Itu role model yang pertama. Terima kasih Dr. Zarudin kerana sudi sama kita hari ini. Dan sekali lagi kita ingatkan pada diri saya, pada Irma, pada anda semua supaya kita wujudkan suasana harmoni. Dan berkasih sayang bukannya macam doktor sebut tadi dalam satu hadis, seumpama rumah, seumpama kubur. Senyap. Sebab apa masa-masa tengok TV, buat kerja sendiri, tidak ada pengisian langsung bila kita mendidik anak dan juga keluarga. Jadi para penonton, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bincang satu tajuk yang saya kira sesuai untuk mengeratkan silaturahim di antara keluarga. Riadah lah kiranya. Itu basikal lipat. Mana? Selepas ini.